Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister. Okey, hashtag kita ada hashtag cara jaga kereta dan hashtag kita produk di tangan. Okey. Jadi hari ni kita nak bagi penerangan sedikit tentang servis berkala. Okey, servis berkala ni servis yang ada jangka masa. Okey. Hari ini adalah servis untuk kategori penukaran minyak enjin berserta dengan minyak gear. Okey. Minyak gear ni lama mana untuk manual. Okey, ada yang menggunakan sampai 40,000 ataupun 2 tahun. Okey. Yang tu yang paling lama. Yang paling cepat adalah 20,000 untuk jangka masa setahun. Kerana penukaran minyak enjin yang menggunakan fully sintetik untuk 10,000 ataupun 6 bulan. Jadi, untuk penukaran minyak gear, sama ada 20,000 untuk setahun ataupun 40,000 untuk 2 tahun. Tukar sekali. Jadi tak ada lah tukar hari-hari tu tak ada. Dia cuma tukar mengikut skala yang telah ditetapkan oleh Persatuan Automotif. Okey. Setiap kali penukaran minyak enjin, pastikan anda memiliki sebiji. Rasanya sebiji lah kot. Sebiji oil filter. Okay. Dan juga yang ni untuk kategori penukaran brake pad. Brake pad ni bergantunglah pada cara pemanduan. Okay. Yang ni tak ada kategori yang spesifik untuk kategori penukaran. Dia sekadar untuk checking. Setiap kali servis sama ada 10,000 untuk sembuh habuk bagi hilang habuk-habuk. 20,000 pun sama. 30,000 pun sama. 40,000 mungkin dia orang akan check sekali. Okay, sebab kategori major service untuk 80,000 sama ada okey tak okey tukar. Yang tu cerita dia. Cerita dia gitu. Okey. Dan pastikan ada apa tu? Air cleaner ni pun sama ada 10,000 km ataupun 20,000 km dia akan tukar sekali. Okey, biasanya dia akan servis untuk 10,000 sekali tukar, sekali sembuh. 20,000 sama ada sembuh ataupun tukar baru. Sebab benda ni tak mahal. Okey, air filter ni tak mahal. Dan juga dia ada satu lagi dipanggil aircon filter. Okey, untuk kategori aircon filter ni dia bergantung pada jenis kenderaan. Ada kenderaan yang ada dan ada kenderaan yang tidak memiliki apa itu cabin filter ataupun filter untuk kategori cabin filter. Untuk dekat kawasan apa ni, cooling coil sana dia akan ada satu filter. Okey, dia setengah-setengah model ada setengah-setengah model tak ada. Tapi kebanyakan model kereta yang sekarang ni yang the latest sememangnya ada cabin filter. Tu je lah untuk aircon. Okey, hampir-hampir sama dengan kategori filter untuk apa ni? Air filter ataupun penapis udara. Okey. Jadi ini adalah contoh caliper brake. Okey, ini adalah caliper brake, ini adalah brake pad dan juga ini adalah disc brake. Okey. Kadang-kadang bila kita perhatikan seandainya disc brake ni mengalami cala-cala yang mengerikan, mungkin kita akan brake tu dia akan mengeluarkan bunyi. Lagi satu dia akan mengibatkan bila kita tekan pedal kita tu dia akan bergegar berasa pada kaki kita tu rasa getaran gedik. Yang tu berkemungkinan brake pad ni disc brake ni telah mengalami kebengkokan. Kebengkokan tu ada setengah-setengah disc brake ataupun rotor disc. Okey, dia ni dipanggil rotor disc lah dalam bahasa dia. Okey, rotor disc ni ada setengah-setengah model tu boleh di skin ataupun dipotong semula supaya jadi sama rata. Ada setengah-setengah tu dia dah tak skin, okey, terus tukar yang baru. Untuk keselamatan. Jadi cerita dia gitulah. Pastikan anda tahu apa yang bakal ditukar. Gitu. Yang ni untuk sistem brake. Sistem brake ni apa yang akan berlaku. Yang ni biasanya seandainya brake ni mengalami kehausan yang ataupun rapat sangat, dia akan mengeluarkan bunyi. Okey. Ini contoh brake pad yang sedang hampir haus. Okey. Kalau diikutkan dia masih tebal sebenarnya. Tapi seandainya kita buka sepenuhnya, kita akan nampaklah kemelesetan dia tu. Okey. Okey, kemelesetan dia tu ni. Tanda dia. Okey. Bila melepasi tanda ni, ianya dianggap haus. Kurang keberkesanan lah. Dan satu lagi boleh mengakibatkan bunyi-bunyian yang tidak menyeronokkan. Apabila kita melakukan pemanduan dan hampir-hampir menekan brake tu, dia akan keluarkan bunyi sedikit yang agak tidak seronok lah. Gitulah cerita dia. Macam mana nak tahu brake pad tu habis tak habis? Dia akan mengeluarkan bunyi yang tidak enak. Semasa pemanduan dan semasa kita melakukan menghentikan kenderaan dengan menekan brake, dia akan bunyi. Gitulah. Lebih kurang. Okey, dan tak lupa juga pada satu benda lagi dia panggil minyak brake. Okey, minyak brake tu ataupun brake fluid, okey.
Yang ni contoh dia, minyak brake dia ni terlampau lama jadi perlu ditukar. Berapa lama orang tukar sekali ni? Biasanya 20,000 sekali lah orang tukar, okey, tukar yang baru. Untuk mengelakkan kita tekan brake tu boleh mengakibatkan brake tu kurang berkesan lah kebiasaannya. Memang tak seronok dipandu, okey. Untuk kategori mengetahui apakah itu brake flat, okey, pastikan kat sini. Nampak dia akan tulis warning, clean filter cap before removing, use only .3. Flat ke fluid? Fluid ke flat yang kau pandai dia lah. Ejaan tu aku tak kerti nak sebut tu. Okey, pastikan anda menggunakan minyak brake .3 sahaja daripada penutup yang tertutup. Okey, makna .4 tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Jadi gitulah cerita dia. Guna .3 sahaja dia kata. Okey. Jadi bergantunglah pada ni cap yang ni, okey, penutup dia ni, apa yang dia tulis, sama ada dia pakai .4, .3. Kat situlah cerita dia bang. Kalau kita nak tahu, kat situlah cerita dia untuk kita tahu minyak brake yang mana sesuai untuknya. Okey, jangan sakit-sakit kepala. Barang dah ada tulis, siap tulis dah bang. Jangan takut abang. Dan seperti sedia maklum, okey, kita minyak gear untuk kategori gearbox manual lah. Okey, gearbox manual. Okey, ada setengah-setengah kenderaan hanya sekadar cukup untuk 2 liter. Ada setengah-setengah kenderaan dia menggunakan lebih daripada 2 liter. Gitu. Tengok pada model CC dengan model gearbox lah. Yang tu lah baru kita tahu dia lebih ke, kurang ke, banyak ke, sikit ke, cerita dia gitu. Okey. Untuk kategori yang paling biasalah sekarang ni, manual transmission flat NTF 8090 API. Okay, kat sini dia akan tunjukkan grade untuk kategori gearbox. Grade mana? GL5 ke, LSD ke. Okay, kat sini dia akan tunjukkan grade. Okay, dan dia akan tunjukkan jenis minyak ni, premium mineral. Okay, bergantunglah, kebanyakan dia banyak mineral dan ada yang sintetik. Yang mana kalau kita goncang ni, dia bunyi ringan je. Jadi minyak tu sekarang ni dah, ataupun gearbox sekarang ni dia lebih lembut sebenarnya. Contoh seperti Pro 2, okey, Pro 2 ataupun Proton dan Toyota menggunakan minyak gear yang lebih nipis, lebih ringan sebenarnya. Walaupun dia menggunakan 8090 ataupun 7590. Gitu. Minyak gear dia tu lebih sintetik ataupun lebih ringan lah, lebih cerita dia tu lebih licin berbanding dengan kategori yang mineral yang lebih pekat. Okey. Dan ada juga minyak yang dikeluarkan sekarang ni, walaupun mineral tapi dia tetap kelikatan dia tu tak adalah terlampau pekat. Tapi untuk kategori spek 8090 tu tetap sama, tapi apabila sebelum kita isi tu, minyak tu lebih cair sedikit berbanding pada yang biasa. Gitu. Cerita dia untuk kategori gearbox manual pada tahun 2000 dan ke atas lah. Sebab momentum dalam gearbox dia tu lain sikit. Cerita dia lah, saya dengar-dengar gitulah. Percaya tak percaya, tapi bila dikaji dan diselidik, memang benar, maka ianya benar lah. Gitu. Untuk kategori dia sama ada 2 liter ataupun lebih pada 2 liter, itu bergantung pada gearbox ya. Ingat tu, bergantung pada gearbox. Berapa lama nak tukar, sama ada setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Apa kategori? Cerita dia tentang 20,000 ataupun 40,000. Gitulah untuk manual punya minyak gear. Sama juga dengan auto. Yang auto pun sama, jangan salah faham, ada yang buat 20,000 ataupun 40,000. Pilihlah yang mana lebih sesuai. Gitulah bang. Untuk penjagaan kenderaan ni, hashtag kita ada hashtag Cari Jaga Kereta. Pastikan kita bukan kata nak membazir duit lebih-lebih, tapi cerita dia tentang penjagaan kenderaan kita supaya kita tak kenalah breakdown tepi jalan ke, ataupun boleh melebihkan wang ringgit kita kerana kegagalan kita untuk menservis ia secara berkala, ataupun maintenance service. Mana kita gagal kat situ. Kita tak nak kita gagal. Pastikan kita berjaya. Kalau kita tak boleh pakai barang yang mahal, pakai yang murah tak apa. Tapi mana kategori dia, kita mampu menjaga dia dengan keadaan kita menjaga dia. Gitu lah. Pakai barang yang mahal dan berkualiti, makna kita tahu dia mahal dan berkualiti. Okey, ada barang yang walaupun dia berkualiti tak semestinya mahal, dan ada barang yang mahal tidak semestinya berkualiti. Gitu. Kena faham tu. Kena faham yang tu. Okey, jadi cerita dia gitulah bang. Untuk pengetahuan semua secara umum, kategori penjagaan kenderaan ataupun servis kenderaan ni, pastikan kita servis mengikut jadual lah. Okey, tentang harga barang tu bergantung pada duit poket kita. Sama ada kita nak pakai yang mahal, yang murah,
mengikut spek ataupun tidak, itu bergantung pada pilihan kita. Okey, jangan pandai-pandai, pastikan kita menjadi seorang yang pandai. Okey, tak tahu boleh bertanya, tak perlu bergaduh, tak perlu bermasam muka. Okey, just let peace, brother. Okey, what peace. Okey, jangan takut, jangan gaduh-gaduh. Okey, tak tahu kita tanya, pastikan kita dapat penjelasan yang sebaiknya daripada mekanik-mekanik kita dan juga pusat-pusat servis kita di luar sana. Okey, mereka sebenarnya seorang yang ataupun individu-individu yang mahir untuk kategori memberi penjelasan. Jadi kita kalau kita tak tahu, kita dapatkan penjelasan daripada pakar. Saya sekadar menunjukkan contoh. Okey, saya tidak terlibat dengan kategori pakar-pakar, okey, ataupun saja-saja pakar, tapi saya memakai. Memakai dengan pakar tu lain. Jadi cerita dia ini sekadar contoh. Selebih-selebihnya pastikan anda dapatkan info daripada mekanik-mekanik berhampiran anda, okey, pusat-pusat servis berhampiran anda. Okey, jadilah pengguna yang bijak, tapi jangan bijak-bijak. Bijak-bijak tak. Jadilah pengguna yang pandai, tapi jangan pandai-pandai. Tu dia. Yang penting kat situ bang. Okey, sebab kita sekarang ni hidup kita semakin hari semakin berubah dan fenomena kehidupan dan norma kehidupan kita semakin berubah dari hari ke hari. Jadi pastikan kita mampu menilai antara yang baik dan yang buruk, antara yang gitulah. Yang buruk dijadikan sempadan, yang baik dijadikan tauladan. Gitulah cerita dia yang paling senang. Jadi untuk brother and sister, pastikan kita tahu cara untuk selenggara kenderaan, dapatkan info daripada mereka yang berkenaan. Tu yang penting bang, orang yang berkenaan. Okey, jangan kita pergi pandai-pandai, dijamin kena kepok kepala. Okey, semoga brother and sister di luar sana maju jaya, okey, sihat sentiasa, lindungi diri dan keluarga. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam #cara jaga kereta yang seterusnya. Assalamualaikum.